Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Akmal Aznin dalam Buletin MBI edisi ke-14 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. Jalan Meru Raya Klebang dibuka pertengahan Ogos ini. MBI terima kunjungan 40 pelajar kolej dari Selatan India. MBI dan Ekonsif Jelapang laksana program CSR bersama. Jalan Meru Raya Klebang yang menghubungkan Lebuh Cepuk Utama 2 dengan Lebuh Klebang Putra dijangka mula dibuka kepada orang ramai pada pertengahan Ogos ini. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Bahari berkata, projek pembinaan yang mula dilaksanakan pada April 2022 telah mencapai 98% pelaksanaan kerja ditapak. Jelas beliau ketika ini, pihak kontraktor sedang melakukan kerja-kerja pembangunan seperti pemasangan papan tanda dan menyiapkan tanda garisan jalan bagi melengkapkan fasiliti keselamatan jalan raya di laluan berkenaan. Dia nak buka ni rasmi kalau ikutkan tadi engineer saya kata 15 Ogos ni. Yang sekarang ni siapa jalan ni memang risiko tanggung sendirilah. Tanggung sendirilah. Kita dah bagi dah bulan awal bulan ni. Kita dah bagi tahu dia memang 98%. Tapi kita dah maklumkan dia orang, selagi kita tak buat pengumuman rasmi jangan lalu lagi. Projek yang bernilai 7.2 juta ringgit itu dilaksanakan secara kerjasama pintar antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan beberapa pemaju, antaranya Ain Bina Development Sdn Bhd, Satin Tiara Sdn Bhd, Sintex Quartery Sdn Bhd dan Total Investment Sdn Bhd melalui inisiatif pembiayaan swasta. Pembinaannya bertujuan untuk memendekkan jarak perjalanan dari kawasan Meru Raya ke Klebang selain mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pekan Cemor dan merancakkan semula aktiviti ekonomi, perniagaan serta perumahan di sekitarnya. Seramai 40 pelajar Value Institute Teknologi dari Selatan India telah mengadakan lawatan sambil belajar ke negeri Perak. Kunjungan di bawah program pertukaran belia India-Malaysia itu telah menjadikan Majlis Bandaraya Ipoh MBI sebagai lokasi persinggahan untuk dilawati. Lawatan yang diketuai Catalyst and Executive Director Audacious Dreams Group, Dinesh Gajendran itu didahului dengan kunjungan hormat bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahari. Antara perkara yang dibincangkan menerusi perjumpaan itu adalah perkongsian maklumat dan pendapat berkaitan pembangunan mampan dan TVET. Delegasi seterusnya telah dibawa melawat keindahan kawasan tarikan pelancongan seliaan MBI iaitu Taman Rekreasi Gunung Lang dan jejak warisan termasuk lorong seni at Lorong Parlimen Ipoh. Menerusi kunjungan itu, diharapkan satu bentuk kerjasama dan persahabatan dapat terjalin di antara kedua buah negara. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Ekonsif Jelapang sentiasa melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu rakyat. Bantuan yang digerakkan melalui program Ekonsif Prihatin dan MBI Prihatin itu memberi fokus kepada golongan yang kurang bernasib baik, khususnya di Bandaraya Ipoh. Baru-baru ini, manfaat program tersebut telah diterima oleh penghuni di Rumah Anak Yatim Cahaya Kasih Abi di Taman Cepaka Ipoh. Sumbangan yang disampaikan berupa barang keperluan harian dan wang tunai itu bagi meringankan beban yang ditanggung. Sebenarnya sejak daripada PKP lagi, kita memang banyak membantulah rumah-rumah anak yatim di sekitar Bandar Ipoh dan di antaranya adalah rumah di bawah kendalian Abi lah. Jadi buat masa sekarang Cik Abi ni dia ada masalah. So sebagai MBI di bawah MBI Prihatin, kita ni bantulah. Maknanya bukan sahaja kepada rumah anak yatim di bawah kendalian Nabi, tapi kepada rumah-rumah anak yatim yang lain juga. Sekiranya ada masalah, insyaAllah kita akan cuba membantulah. Okey, sumbangan yang diberikan daripada pihak Ekonsif Jelapang, kita ambil daripada baku rezeki yang disediakan. So berjumlah
dalam RM2,300 untuk bagi pihak anak yatim lah, Abi. Antara barang yang diberikan? Barang yang diberikan macam beras, gula, minyak, tepung, barang basic lah untuk keperluan anak yatim tu. Sementara itu, pengurus rumah anak yatim berkenaan Norizan Razal menzahirkan rasa syukur dengan bantuan yang diterima. Bagi pihak Asrama Anak Yatim mengucapkan ribuan terima kasih pada MBI dan juga pihak inklusif yang alhamdulillah saya ingat tiap tahun ada bagi pada kami. Sebab masalahnya saya di sini mencari pendapatan hanya seorang. Maksud saya seorang. Jadi agak kurang sikit lah. Dengan ada bantuan ni, alhamdulillah lah boleh saya bantu anak-anak yatim ni untuk meneruskan lagi kehidupannya. Semoga kerjasama MBI dan inklusif ini akan menjadi medium berkesan dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik di Bandaraya Ipoh. Timbalan Ketua Setiausaha Pelancongan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammad Zamri Mat Zain telah mengadakan lawatan di Kinta Riverwalk. Lawatan tersebut bertujuan meninjau pencahayaan dan pembangunan infrastruktur di kawasan tarikan pelancong itu. Program yang bermula pukul 8 malam itu turut disertai Ketua Whip Ahli Majlis Bandaraya Ipoh MBI Wong Kah Kiat dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Hadir sama pada program berkenaan Pengarah Kanan Kewangan MBI Saidatul Akmal Jamaluddin dan Pengarah Kanan Perkhidmatan MBI Zulkifli Jaafar Siddiq. Menerusi lawatan itu, ia sekaligus memberi pendedahan tentang penambahbaikan keperluan infra dan pembangunan di kawasan pelancongan Kinta Riverwalk. Baru-baru ini, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menerima kunjungan daripada Delegasi Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG. Rombongan mereka telah dikutai oleh Datuk Bandar Pasir Gudang, Datuk Asman Shah Abdul Rahman. Seramai 80 kaki tangan termasuk ahli majlis, pegawai kanan MBPG dan ahli Kesatuan Kebangsaan, pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan Semenanjung Malaysia NULA dan Majlis Bersama Jabatan MBJ terlibat dalam program lawatan itu. Lawatan yang bermula pada pukul 9 pagi itu diisi dengan kunjungan hormat Datuk Bandar Pasir Gudang bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin. Program sehari itu diteruskan lagi dengan taklimat pengurusan, komuniti dan pelancongan MBI serta perjumpaan NULA dan kelab sukan dan kebajikan MBPG bersama MBI. Kunjungan delegasi MBPG dilengkapkan lagi dengan lawatan ke konti dan studio radio TV Bandaraya Ipoh. Antara aktiviti sampingan lain yang turut diadakan adalah perlawanan persahabatan bola sepak antara MBI dan MBPG yang diadakan di Stadium Perak. Majlis makan malam menjadi acara penutup program lawatan berkenaan. Beralih kepada berita sukan. Pasukan bola sepak Majlis Bandaraya Ipoh MBI memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri selepas menewaskan Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG dalam aksi persahabatan. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan MBI menang bergaya dengan keputusan 4-0. Bermula babak pertama, MBI di depan seawal minit keempat hasil rimbasan Ahmad Munir Ishak. Pasukan tuan rumah terus bernafsu dengan gol kedua disumbangkan Radin Amir Afifi Ahmad Arwani pada minit ke-18 hasil rimbasan hantaran bola lintang di hadapan gawang gol lawan. Tersentak dengan jaringan itu, pasukan lawan cuba memperbaiki corak dan rentak permainan namun gagal menyamakan kedudukan sehingga tamat separuh masa pertama dengan MBI mendahului 2-0. Bersambung babak kedua, pasukan MBPG nekat untuk merapatkan kedudukan namun serangan yang dirancang tidak membuahkan hasil buat pasukan mereka. MBI terus menggandakan kelebihan apabila berjaya memperoleh gol ketiga menerusi sebakan padu oleh pemain Muhammad Amirul Safwan Roslan pada minit ke-27. Berselang 2 minit kemudian, Muhammad Riza Ramli melengkapkan kemenangan bergaya tuan rumah dengan gol keempat perlawanan. Kedudukan 4-0 kekal sehingga ke whistle tamat perlawanan. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-14. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.